Pertamanya, saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih di atas undangan untuk sama-sama memeriahkan program Terengganu, Karnival Terengganu Maju Bekas Sejahtera Peringkat Dun Telemong pada hari ini. Pada masa saya mula-mula sampai tadi, saya terkejut. Saya tak sangka rupanya di Telemong ini, dalam program karnival ini dapat menghimpunkan begitu ramai sekali rakyat di Telemong pada malam ini. Sehingga saya pun nak masuk tadi was-was, betul ke ni? Tak nampak jalan kata orang. Ini menunjukkan betapa perpaduan di kalangan rakyat Telemong begitu tinggi sekali di dalam menjunjung cita-cita kita menjayakan tema maju, berkat dan sejahtera di Terengganu ini. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat di dalam penganjuran karnival pada kali ini, yang telah menunjukkan sambutan yang begitu baik daripada semua pihak. Pada pemerhatian kita, Kerajaan Negeri Terengganu yang ada pada hari ini telah berusaha sehabis baik di dalam rangka menjayakan apa yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat, apa yang menjadi impian kita semua untuk mempunyai sebuah negeri yang maju, untuk mempunyai sebuah negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sehingga mendatangkan kesejahteraan. Apa yang dijanjikan di dalam pilihan raya umum 2018 yang lalu melalui manifesto 20 perkara yang telah dijanjikan kepada rakyat sekiranya memilih PAS pada ketika itu, memilih Perikatan Nasional pada ketika itu, telah pun berjaya ditunaikan 100%. Yang mana antara lain, kalau saya boleh menyenaraikan di dalam tempoh yang singkat ini, misalnya 1 lok tapak bagi setiap rakyat, memastikan setiap rakyat Terengganu berumur 21 tahun ke atas memiliki 1 lok tapak rumah, 1 unit rumah kediaman, sedang dilaksanakan dengan begitu intensif sekali. Yang kedua, membuka permohonan tanah, memberi geran kekal kepada yang layak. Ramai rakyat negeri Terengganu yang mendapat manfaat daripada inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Bantuan caj wad kelas 3 secara percuma kepada di semua hospital kerajaan. Kerajaan tanggung. Pengecualian cukai pintu rumah kediaman, kita janji kita buat. Pemberian pencen rakyat kepada warga emas yang layak. Ada di kalangan kita yang bukan kerja kerajaan tak ada pencen, bukan kerja swasta ada pencen. Yang ni diberi pencen oleh kerajaan setiap bulan. Di seluruh negara sekarang ni bising tentang masalah rizab tanah Melayu, rizab orang Melayu. Tanah rizab Melayu, tanah yang menjadi perlu dipertahankan pemilikan untuk orang Melayu, yang diperuntukkan sejak merdeka dulu lagi. Dalam keadaan di banyak negeri, banyak tanah rizab Melayu, nama tanah rizab Melayu, tapi yang ada pada nama tanah rizab Melayu ni, pemilik dia bukan Melayu. Di Terengganu kita pastikan perkara ini diperbaiki. Sebelum ini cuma ada 118 hektar, ditingkatkan kepada 1000 hektar, telah dijayakan oleh kerajaan negeri Terengganu. Memperuntukkan tabung beasiswa pelajar cemerlang sehingga 5 juta setahun untuk rakyat Terengganu. Dulu pernah ditiadakan
Sekarang ni nak lanjut pelajaran di dalam pelbagai bidang. Kerajaan negeri tanggung perbelanjaan beasiswa. Menjadikan kad sejahtera bernilai 500 tahun untuk golongan pendapatan rendah. Bekalan air percuma dan macam-macam lagi telah dilaksanakan oleh kerajaan. Inilah Perikatan Nasional. PAS, bersatu. Apa yang kita janjikan di dalam manifesto, kita tunaikan. Kita bukan parti yang apabila berdepan dengan rakyat, menghadapi pilihan raya berjanji macam-macam, manifesto dan sebagainya. Apabila menang, bukan saja tidak menunaikan janji, manifesto sebaliknya melakukan sesuatu yang bertentangan, seperti yang berlaku pada kerajaan persekutuan di bawah Pakatan Harapan yang lalu. Berjanji macam-macam, tebal manifesto ketika itu. Tetapi apa yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan ketika itu, mereka tidak tunaikan, tetapi mereka lakukan perkara yang sebalik daripada hari itu, sehingga menyebabkan rakyat bangkit dan kerajaan mereka cuma dapat bertahan selama 22 bulan sahaja. Sehinggalah kerajaan persekutuan ketika itu diambil alih oleh Perikatan Nasional. Masa itu kita bersama dengan Bersatu, bersama dengan UMNO pun ketika itu, atas dasar perpaduan ummah, usaha kita untuk menyatukan, menyedarkan rakyat, khususnya orang Melayu, bahawa kita kena bersatu, tak boleh berpecah. Dengan kuasa politik penyatuan ini, kita boleh memperjuangkan kepentingan orang Melayu, memperjuangkan agama Islam, dan itu kita laksanakan semasa kita menjadi kerajaan persekutuan. Lebih daripada itu, ketika kita menjadi kerajaan persekutuan, yang mana ketika itu Datuk Seri Syahidan menjadi sebahagian daripada kerajaan, Datuk Rasul menjadi timbalan menteri KPDN, saya menjadi timbalan menteri MOSTI ketika itu. Kami bertanggungjawab ketika itu. Ketika kita mengambil alih kerajaan, negara berdepan dengan COVID-19, cabaran kesihatan, cabaran keselamatan nyawa rakyat, ramai yang mati, cabaran ekonomi, tak boleh keluar rumah, tak boleh bekerja, tak ada pendapatan, ekonomi merudum, bukan saja di negara kita, seluruh dunia. Ini diperjuangkan oleh kerajaan di bawah Perikatan Nasional yang berusaha bersungguh-sungguh dengan pelan pemulihan negara, yang bergerak dengan jayanya daripada fasa 1, fasa 2, fasa 3, sehingga ekonomi berjaya dipulihkan sepenuhnya. Kita dapat berkumpul beramai-ramai hari ini atas kejayaan menyelamatkan negara yang telah dilaksanakan oleh kepimpinan kerajaan yang lalu di bawah PAS, di bawah Bersatu ketika itu. Menjayakan program vaksinasi, membolehkan kita dengan segera menurunkan kadar jangkitan, kadar kematian, kadar hospitalization, kemasukan hospital, sehingga akhirnya ekonomi berjaya dikembalikan. Kerajaan yang ada pada hari ini mengambil alih pentadbiran di bawah pentadbiran kita dalam keadaan kita telah pun mencatat antara kadar pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Asia Tenggara. Ini kejayaan kita apabila kita bersatu sebagai dalam satu penyatuan ummah. Tuan-tuan, pilihan raya yang lalu telah menunjukkan bahawa khususnya orang Melayu mahu penyatuan ummah ini dijayakan. Kerana itu sokongan yang besar telah diberikan kepada Perikatan Nasional. Lebih daripada separuh daripada orang Melayu, sebenarnya lebih daripada 70%, 11% saja orang Melayu memilih Pakatan Harapan di dalam pilihan raya yang lalu. Manakala lebih daripada 80% menolak Pakatan Harapan di dalam pilihan raya yang lalu. Lebih 50% bersama dengan Perikatan Nasional, 30% lebih bersama dengan UMNO menolak ketika itu
Sebab pada waktu tu UMNO kata no DAP, no Anwar. Mereka berjuang pada ketika itu meyakinkan rakyat bahawa mereka berjuang untuk memastikan DAP tidak berkuasa dalam negara ini. Tetapi malangnya, selepas pilihan raya umum yang lalu, bila kita telah pun mencatat kemenangan yang besar untuk orang Melayu, menolak DAP, menolak Pakatan Harapan, tiba-tiba di luar sangkaan semua, seperti mana yang telah disebut tadi, sepatutnya di Pahang pun kita menubuhkan kerajaan tanpa DAP. Sepatutnya di Perak pun kita menubuhkan kerajaan tanpa DAP. Tetapi rakan lama kita telah memilih untuk bersama DAP. Semalam saya terbaca kenyataan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan bahawa pilihan raya akan datang, orang UMNO kena pangkah DAP. Sanggup ke? Sanggup ke? Tuan-tuan, bahana daripada kerajaan yang luar apa? Datuk Rasul sebut luar tabi'i yang ada pada hari ini, tuan-tuan, kita berdepan dengan pelbagai masalah seperti mana yang disebut tadi. Isu kalimah Allah. Saya dengar balik apa yang disebut oleh almarhum Tuan Guru Datuk Harudin dalam mengulas tentang isu kalimah Allah. Bayangkan pada satu hari kalau perkara ini diteruskan, barang jadi orang-orang bukan Islam ni, khususnya orang Kristian, boleh guna perkataan Allah. Nanti dia tulis dulu sebelum ini, in Jesus we trust. Dia akan tulis in Allah we trust, bawah tu ni yang bergantung ni. Kita sanggup terima ke? Ataupun bergantung salib kat sini, tulis Allah. Boleh ke? Kes ini telah dalam rayuan dibuat oleh kerajaan dengan kerjasama beberapa majlis agama, dan sepatutnya kita menjangkakan pembetulan kepada kita, menjangkakanlah dengan perhujahan yang lebih baik dan sebagainya, perkara ini dapat diperbetulkan di peringkat mahkamah rayuan. Tiba-tiba kerajaan yang ada pada hari ini difahamkan dengan keputusan semata-mata di peringkat Kementerian Dalam Negeri, dengan hanya menyatakan hantar nota kabinet, tak bincang pun di peringkat kabinet. Jauh sekali seperti mana kalau kebiasaannya sebelum ini, kalau isu-isu sensitif melibatkan soal agama, tolong hormati Sultan-Sultan sebagai ketua agama bagi negeri, Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama bagi persekutuan. Kurang-kurang dapatkan pandangan, bukan semata-mata di peringkat kementerian buat keputusan sendiri. Isu ini adalah isu yang sensitif, tuan-tuan. Begitu jugalah tentang, tuan-tuan dapat perhati sendiri keadaan yang berlaku sekarang ni di Kuala Lumpur sekarang ni. Bawa masuk Coldplay, artis ini Coldplay di seluruh dunia terkenal mempromosikan LGBT. Tiba-tiba dibawa masuk. Saya tengok kenyataan dikeluarkan oleh Mufti Negeri Pahang, haram. Mufti yang sama sebelum ini pernah buat kenyataan berkaitan dengan DAP. Tuan-tuan, saya pohon kita akan berdepan dengan pilihan raya negeri tidak lama lagi. Tadi saya tengok kenyataan ketika ditanya oleh wartawan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, bilakah jangkaan bubar DUN? Dikata mungkin minggu ketiga bulan depan. Kita perlu pastikan supaya kita menghantarkan isyarat yang cukup kuat kepada persekutuan bahawa kita mahu kerajaan yang mempertahankan kepentingan orang kita, orang Melayu.
Kita mahu kerajaan yang mempertahankan agama Islam. Kita mahu kerajaan yang bersih. Kita tidak mahu kerajaan yang meletakkan orang yang menghadapi pertuduhan rasuah diangkat sebagai pemimpin yang antara yang paling berkuasa di dalam negara. Huru-hara jadinya negara. Maka kerana itulah kita memohon supaya semua menyampaikan maklumat ini kepada semua rakyat supaya kita bersama di Kuala Terengganu menunjukkan sikap yang jelas di dalam pilihan raya umum yang lalu. Di Marang, di Besut, di Hulu Terengganu pun telah menunjukkan sikap. Datuk Rosul dapat majoriti 15,000. Boleh tak di dalam pilihan raya yang akan datang lebih lagi, boleh atau tidak? Jadi saya rasa itu sajalah ucapan saya. Saya pun nak dengar suara kekanda saya, Datuk Seri Syahidan, datang daripada jauh, datang daripada Arau. Jadi saya rasa itu sajalah. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah di atas kejayaan penganjuran karnival pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.